Dia hantau itu, hantau ini. Tapi rupanya ada udang balik sambal. Tapi kalau dia hantar ikhlas, tak salah. You menghormati bos you. Kerana you ada benda tu. Tak salah. Tapi saya selalu kalau saya bekerja dulu, kalau yang suka bagi saya, yang suka datang jumpa saya kat rumah saya, itu yang saya tengok kerja dia. Sebab saya tengok itu mungkin dia akan jadi anak kucing. Kita kena bersikap macam itu. Kita kena adil. Dalam apa keadaan pun kita diamanahkan. Di akhirat besok kita akan ditanya apa yang kita telah lakukan. Jadi kita melihat kepentingan keluarga. Ini tak ada. Sorry. Macam mana ni Pak? Kenapa ni masuk balik? Okey. Dalam kita mengurus, bagaimana peranan seorang pengurus? Tuan-tuan adalah pengurus. Pengurus dengan pemimpin tak sama. Pengurus adalah dia ada jawatan, ada tanggungjawab dan dia merancang. Authority, dia ada authority. Kenapa hormat Tuan Azami di sini? Karena dia ada authority. Dia adalah ketua di sini. Apa pun berlaku dekat sini, orang lain tak kena soal, dia kena soal. Kerana dia bertanggungjawab dalam organisasi yang ada di tempat ini. Authority, power dan status. Dan peranan perseorangan, dia adalah tonggak organisasi itu. Lagi besar pangkat dia, lagi besar tempat dia, lagi tinggi banyak dia punya tanggungjawab dia. Pemimpin, dia juga sebagai pemimpin. Pengurus, dia boleh menjadi pemimpin. Dan dia penghubung. Maknanya antara tuan-tuan dengan siapa-siapa orang di luar dalam organisasi itu. Dia adalah penghubung. Dia adalah juru cakap. Itu adalah ketua. Pengurus. Peranan maklumat, dia mengawas, mengembang dan juru cakap. Dan juga peranan membuat keputusan. Dia kena buat decision. Pengurus kena buat decision untuk organisasi itu. Kalau tidak, organisasi itu tidak akan berkembang. So, setiap, bukan senang nak buat decision ni. Silap-silap buat decision, boleh menyebabkan saya marah. Kata dia. Boleh menyebabkan marah. Kerana mungkin dia akan dimarah peringkat atasan. Kalau silap buat keputusan, tuan-tuan tak dapat apa. Tapi kalau tuan-tuan tak lakukan tanggungjawab, yang kena marah, bos. Bila bos kena marah, jawabnya awak pun kena marah jugalah. Itu biasa. Ekoran. Jadi, dia menguntukkan dan juga sebagai perunding. Bos ni, kadang-kadang dia juga menjadi perunding. Jadi tuan-tuan dan puan, apabila dia menjadi ketua, dia mesti mampu menjadi pemimpin. Ini beza pemimpin dengan bos. Pengurus, dia boleh menjadi pemimpin. Apabila dia mencapai ke tahap pemimpin, dia mestilah bersikap inovasi. Biasa tadi kita berbincang, apabila seseorang ada inovasi, ada creative thinking. Berpikir di luar kotak. Untuk kemajuan organisasi itu. Kadang-kadang, oleh kerana ke depan sangat dia berfikir, orang tak boleh ikut. Bila orang tak boleh ikut, maka jadilah kepembangkangan dalam organisasi. Atau obstruction. Tapi sebenarnya itulah yang terbaik. Kerana bos, dia boleh melihat. Kerana hari-hari dia melihat apa yang berlaku. Dan membangunkan matlamat. Apa matlamat? Dia kena bangunkan inspirasi. Orientasi jangka panjang. Dia kena sentiasa melihat long term. Apa long term yang nak dilakukan di jabatan ini? Atau membangun strategi. Apa strategi? Ini penghuni selalu mengamuk. Ini mesti ada strategi yang patut dipikirkan untuk mengatasi masalah ini. Misal katakan. So, dia sentiasa berfikir strategi dengan bantuan senior subordinate. Sebab itu kita ada hierarki. Ada timbalan, ada apa semua. Ini tanggungjawab. Dan membangunkan status strategi, persediaan mencabar status quo segala status-status yang ada dan pencipta wawasan. Bos pencipta wawasan. Dia apa wawasan? Apa dream dia? Kehendak
untuk mencapai organisasi itu keadaan yang baik. Kemudian dalam kepimpinan, dalam struktur organisasi, keberkesanan pemimpin mestilah jangka perilaku ketua bagaimana. Ya, ketua itu bagaimana? Dia tegas tak tegas, atau dia boleh jangan cakap tak serupa bikin. Ya, ini kena penting. Keperluan tugas, apa tugas yang diperlukan? Jangkaan perilaku, rakan setaraf atau kaki tangan. Ciri-ciri jangkaan, perilaku subordinate. Dia kena bos, dia kena lihat, dia kena peka dengan semua tingkah laku semua orang. Sebab itu bos kata, you punya officers macam mana? Dia tanya pegawai ini, dia tanya pegawai. Karena dia nak mengetahui apa sebenarnya the whole organization subordinate character. Ya, ini penting. Kita kena tahu. Dan kebudayaan dan polisi organisasi dia kena jaga. Apa dia? Polisi organisasi. Yang boleh, yang tak boleh. Sebab itu, saya pergi ke mana-mana. Saya kalau ada, habis saya katakan ada guard macam tu, apa dia nak kita kena beritahu. Sekurang-kurangnya bila kita masuk, ada rekod. Selalu orang tak sedar itu. Saya pergi ke mana pun kita kena saya mesti itu. Kenapa? Apabila kita dalam organisasi itu, sebab dia ada rekod keluar masuk, kalau berlaku sesuatu yang negatif, kita selamat. Nah, ini orang tak sedar. Kita selamat. Karena kita masuk, kita memang berniat baik pun. Ya, jadi di sini. Jadi penglibatan pengalaman lalu dan jangka masa. Karena dia sentiasa mengkaji apa yang dah berlaku lepas, yang patut ditolak. Ya, sebagai bos, sebagai pemimpin, dia kena berfikir begitu. Untuk demi kemajuan organisasi. Dan komunikasi. Komunikasi ini sangat penting. Dalam apa organisasi, sangat penting. Sebab itu bila bos bercakap, faham tak? Bila tanya, semua kata faham. Bila suruh buat, semua tak faham. Ini yang susah. Apa salahnya kalau kita bertanya? Kadang-kadang dia takut, tak tentu pasal. Tapi kalau kita tak faham, kita kena minta penjelasan. Barulah kita dapat melakukan dengan tepat kehendak organisasi. Apabila kita tak faham, kita akan lakukan benda yang silap. Bila kita lakukan benda yang silap, ini akan meruntuhkan organisasi. Dan organisasi akan menjadi tidak terampil. Ya, jadi ini sangat penting komunikasi antara subordinate dengan ketua dengan subordinate. Two-way traffic. Ya, two flow. Sebab itu dia kata dalam komunikasi, dia kata bagaimana quote and unquote, maknanya kita kena sentiasa bertanya, kena faham, kena jelas. Ya, kita kena bercakap. Jangan hanya faham. Apa bos cakap tadi? Kau faham tak apa bos cakap? Dia kata, entah, aku pun tak ingat. Habis. Sebab itu dalam ahli falsafah, dia kata, orang yang bermotivasi, dia akan mendengar dengan pensel dan kertas. Ya. Maknanya setiap bos cakap, you kena catat. At least you ada catatan. Kadang-kadang bos pun manusia, dia tersilap cakap. Ya, dia tersilap cakap, tapi kalau you ada catatan, you akan refer balik, bos, itu bos cakap, tapi dalam GO tak boleh, bos. Tapi kalau you lakukan, you kena marah. Memang. Sebab tanggungjawab kita juga, yang itu yang dikatakan kerjasama dalam organisasi tadi. Alah, aku buat salah, yang kena marah bos bukan aku. No. Semua orang akan bertanggungjawab. Sebab itu apabila kita dengar, kita catatkan apa bos arah, tapi kalau benda tu lari daripada GO, at least kita boleh bercakap balik dengan bos. Hari semalam, itu tadi bos arahkan, tapi janganlah pula depan-depan orang, bos pun ada ego dia juga. Sebagai manusia, dia tak lari daripada ego. Kita kena menghormati ego manusia. So, mungkin bos boleh saya jumpa lepas ni? Tadi bos cakap ni salah, atau tak ada dalam GO, atau melanggar GO. Boleh tidak saya teruskan? Tapi kalau dia kata teruskan, itu dia bertanggungjawab. Tapi selalunya bos akan berterima kasih. Kerana bos pun tak boleh fikir semua. Dia tak boleh ingat semua. Dia sebagai manusia. You kena akur ini. Kekurangan manusia ini tetap ada.
siapapun